Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Saya harap murid-murid berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Dalam video pembelajaran kita pada kali ini, saya akan mengajar pendidikan Islam tahun 1, bidang ibadah bawah tajuk Solat Sempurna. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 106 hingga 112. Dalam video kita kali ini, Ustaz akan menerangkan kepada murid berkenaan rukun solat. Apa itu rukun solat? Rukun solat ialah perkara yang mesti dilakukan dalam solat. Jika tidak dilakukan atau buat, solat akan terbatal atau tidak sah. Tahukah kamu rukun dalam solat? Rukun dalam solat ada 13 perkara. Yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Yang kedua, niat, iaitu berniat solat dalam hati ketika takbiratul ihram. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima, rukuk dengan thama'ninah. Yang keenam, i'tidal dengan thama'ninah. Yang ketujuh, sujud 2 kali dengan thama'ninah. Yang ke-8, duduk antara 2 sujud dengan thama'ninah. Yang ke-9, duduk tasyahud atau tahiyat akhir. Yang ke-10, membaca tasyahud akhir ketika duduk tasyahud akhir. Yang ke-11, selawat ke atas Nabi Muhammad SAW selepas membaca tasyahud. Yang ke-12, memberi salam yang pertama. Dan yang ke-13, iaitu tertib. Baiklah, sebelum kita pergi kepada pembelajaran seterusnya, Ustaz nak terangkan satu perkataan, iaitu thama'ninah. Apa itu thama'ninah? Thama'ninah ialah berhenti atau diam sebentar dalam keadaan tenang dan tidak terburu-buru selepas membuat pergerakan sebelumnya. Baiklah murid-murid, sekarang Ustaz akan terangkan berkenaan rukun solat. Murid-murid semua sudah tahu berkenaan cara. Ustaz tahu sebab banyak video kita boleh jumpa yang menunjukkan bagaimana cara melakukan solat. Tetapi dalam video ini, Ustaz akan menerangkan berkenaan rukun solat, iaitu dalil ataupun apa dia bukti yang memberitahu bahawa perbuatan ataupun percakapan ini adalah daripada rukun solat. Mari kita lihat satu persatu. Baiklah, itu yang pertama, iaitu berdiri bagi yang mampu. Dalilnya ialah Imam Bukhari meriwayatkan daripada Imran bin Husain. Dia berkata, aku mempunyai penyakit buasir, sejenis penyakit di bahagian dubur. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah SAW berkenaan solat. Sabda Rasulullah SAW, sembahyanglah kamu dalam keadaan berdiri. Sekiranya tak mampu, dalam keadaan duduk. Sekiranya tidak mampu, maka di atas lambung kanan, mengiring di atas tulang rusuk sebelah kanan. Seterusnya, rukun solat yang kedua, iaitu niat. Dalil niat ialah sabda Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya setiap amalan itu adalah dengan niat. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Niat sembahyang mesti disertakan ketika takbiratul ihram. Yang ketiga, takbiratul ihram. Dalil takbiratul ihram ialah hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Daud dan lain-lain bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, kunci sembahyang adalah bersuci. Permulaannya ialah takbir dan penghujungnya ialah memberi salam. Rukun solat yang keempat, iaitu membaca surah Al-Fatihah. Dalilnya ialah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak sah sembahyang sesiapa yang tidak membaca Al-Fatihah. Yang kelima, iaitu rukuk dengan thama'ninah. Dalilnya ialah firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat ke-77 yang bermaksud,
Wahai orang-orang yang beriman, rukuk dan sujudlah kamu. Rukun solat yang keenam iaitu iktidal dengan tamak-ninah. Dalilnya ialah Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah bahawa dia telah menyebut sifat Nabi Muhammad SAW dengan katanya, apabila Rasulullah SAW mengangkat kepalanya daripada rukuk, baginda tidak sujud sehinggalah baginda berdiri tegak. Sabda Rasulullah SAW kepada lelaki yang tidak sempurna sembahyangnya bertujuan untuk mengajarnya cara sembahyang yang sempurna. Kemudian angkatlah kepala kamu sehingga berdiri dalam keadaan tegak. Rukun solat yang ke-7 iaitu sujud 2 kali dengan tamak-ninah. Dalilnya ialah firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat ke-77 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, rukuk dan sujudlah kamu. Seterusnya yang ke-8, duduk antara 2 sujud dengan tamak-ninah. Dalilnya ialah sabda Rasulullah SAW kepada lelaki yang tidak sempurna sembahyangnya dengan tujuan mengajarinya cara sembahyang yang sempurna. Kemudian sujudlah sehingga kamu dalam keadaan tamak-ninah. Kemudian angkat kepala kamu sehingga kamu duduk dalam keadaan bertamak-ninah. Kemudian sujud sehingga kamu sujud dalam keadaan bertamak-ninah. Seterusnya murid-murid, kita pergi yang ke-9 iaitu rukun duduk tasyahud ataupun tahiyat akhir. Dalilnya ialah duduk yang dilakukan di akhir rakaat sembahyang iaitu sebelum memberi salam. Dan yang ke-10 membaca tasyahud akhir ketika duduk tasyahud akhir. Dalilnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan lain-lainnya daripada Ibnu Mas'ud bahawa dia menceritakan, apabila kami bersembahyang bersama-sama Nabi Muhammad SAW, kami berkata, salam sejahtera ke atas Allah sebelum para hambanya, salam sejahtera ke atas Jibril, salam sejahtera ke atas Mikail, salam sejahtera ke atas si fulan. Apabila selesai sembahyang, Rasulullah SAW menghadap mukanya kepada kami lalu bersabda, sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang bersifat As-Salam. Apabila seseorang kamu duduk dalam keadaan sembahyang, maka hendaklah dia membaca At-Tahiyyat sehingga habis. Seterusnya, yang ke-12, memberi salam yang pertama. Dalil memberi salam yang pertama ialah hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Daud dan lain-lain bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, kunci sembahyang adalah bersuci. Permulaannya adalah takbir dan penghujungnya ialah memberi salam. Yang terakhir sekali iaitu rukun solat yang ke-13 iaitu tertib. Tertib ialah tersusun mengikut turutan yang telah ditetapkan pada solat yang kita kerjakan itu. Baiklah murid-murid, sampai sini saja pembelajaran kita pada kali ini. Saya harap murid-murid faham dan ketahuilah setiap apa rukun yang kita buat itu bukan hanya kita ikut-ikut saja, dan kita tahu bahawa rukun yang kita buat itu ada diceritakan oleh Nabi dan diajar oleh Nabi kepada kita bagaimana cara ia dilakukan. Baiklah, sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.